Okay, kita go next ya, stage. Yang pertama tu lebih kepada introduction. Tadi ni lebih introduction kepada proctoring lah ya. Siapa tu, kalau nak tanya boleh. Okay, this is just normal lah. Definasi proctoring, type of proctoring dan kenapa kena buat Kenapa kita kena buat ni? Ni daripada Wiley ni. Ni Wiley punya survey survey perception of cheating ni. Ni Wiley dah keluar Nanti ni saya akan bagilah Boleh saya akan bagi juga selepas ni. Alright. So next adalah how kita nak start how kita start. Kenapa ni? Alright. So apa requirement nak start ni? Yang pertama, pensyarah kena ada ProctorU account. Ni saya ada tunjuk ni. Ni ProctorU account. Itu yang pertama. Boleh pergi pada go.proctoru.com. Ni saya akan tunjukkan lah macam mana kita nak create account instructor. Create aja. Tak ada apa-apa. Tak kisah. Tak ada halangan. Create. So, tak payah guna UTM punya ID ke tak. Create sendiri. Kita create sendiri account kita. Jangan risau. Create saja. Lepas tu, kena install juga extension di browser. Kalau kita guna Google Chrome, kena download ProctorU extension lah. Mozilla pun sama. Kena ada tu. Dua tu kena ada. Ni saya akan tunjukkan lah. Ni ada dia punya website untuk di-download. Kenapa? Sebab dua ni sebenarnya, plugin ini, extension ini, yang akan record everything. Dia kena ada. Alright? Kita login kita create account dekat website dia, and then kita install extension dia dia akan on aja. Di situlah recording akan dilaksanakan. Dan kita tak payah risau, dia akan auto nanti. Alright, so kena login lah. Dekat ni kena extension tu kena login. Dan ingat, kalau kita tak login ke extension tu, apa-apa kita buat tak akan sync. Apa maksud sync? Dia tak ada synchronous between apa yang kita buat dengan ProctorU. Mungkin tak akan direcordkan at all. Dan mungkin proctoring tu tidak berjaya dilakukan. So, ini sangat-sangat penting. Dr. Nira, pelajar tak payah kan? Pelajar tak payah pelajar? Pelajar pun kena. Pelajar kena download. Ini saya start dengan persyarat dulu nanti pelajar. Pelajar yang nak ambil exam kena ada plugin ini di komputer dia. Dan dia kena login menggunakan akaun pelajar. Dia kena create akaun pelajar juga dekat ProctorU. Sebab kenapa? Dia kena book exam dekat ProctorU. Macam ni, pensyarah create exam dekat ProctorU. Student kena book exam. Bukan book tu maksudnya apa? Schedule lah. Dia kena ambil, kena accept apa yang pensyarah buat exam tu. Barulah proctoring tu dapat dilakukan. Kenapa? Sebab dia nak record kan. ProctorU nak record kan. Benda tu kena dilaksanakan untuk di e-learning, setting di e-learning macam mana? Dalam e-learning kita dah install dia punya integration dia. ProctorU LTI integration lah. Learning integration dia. Ada part tu kita dah install. Dia ada dekat kalau kita add activity tu, resources tu ada ProctorU punya component di situ. Nanti saya akan tunjukkan Dan kena klik itu tak payah buat apa. Klik saja, ada dekat kita punya course, dah. Syarat je, plugin kena on, itu je. Dalam e-learning e-learning punya course tu, kita nak dia ada je. Itu je. Tak payah buat apa-apa. Cuma, masa dekat quiz tu, kalau kita gunakan quiz, kita kena on kan dia punya setting ProctorU. Kalau kita on kan, tak akan ada synchronous di situ ini dia. Ni. Bila kita dah letakkan LTI ProctorU, kita pergi dekat edit quiz yang kita buat lah menggunakan tool dekat e-learning tu. Dia kan ada ni tau. Dua ni takkan ada, ProctorU setting ni takkan ada kalau kita tak letak dia punya LTI ProctorU tu. LTI ProctorU tu kena ada, dan kita kena log in dalam extension account kita. Barulah ada dua ni. Kalau tidak, maksudnya tak ada synchronization. Masa ni lah kita boleh on ni. Dua ni akan di-on, dan barulah sesi exam itu akan di-recordkan. So, session tu kena automatic lah.
Pesyarah tak payah buat apa-apa, jangan risau. Dah tak payah risau apalah dan password pun auto generate. On kan semua ni. Okey, kita start di e-learning ya. Okey, alright. Ni e-learning kita. Semua boleh login e-learning. Sebelum kita pergi exam creations, kita nak tengoklah. Okey. Tadi saya ada nampak soalan Dr. Sarina tanya. Okey, nanti mana Dr. Sarina ni? Dr. Sarina memang kawan saya ni. Dia okey, Dr. Sarina, Dr. Noraini yang ni semua ni. Okey. Khusus dari program akademik yang memerlukan okey, alright. Okey, ini dia ya. Permohonan dia saya tunjuk bagi sesiapa yang bertanya. Okey, ini adalah permohonan servis bagi e-proctoring, alright. So ini nanti web OLC akan blast di email. Atau kalau nak email PIC pun boleh. Mereka akan bagikan Google Form ini untuk diisi terlebih dahulu sebelum permohonan kita itu mendapat notification lah, sama ada email akan ada notified lah ya. So, okay. Alright, untuk proctoring sebab UTM bayar ya. So, khusus dari program akademik yang memerlukan akreditasi badan profesional akan diutamakan terlebih dahulu. Okey, tetapi khusus dari program akademik yang memerlukan akreditasi badan profesional ini perlu menggunakan ujian e-learning. Kalau dia buat ujian tak gunakan e-learning, digunakan Telegram katakan, digunakan WhatsApp, itu tak boleh. E-proctoring tak boleh digunakan. Hanya ujian ataupun exam di e-learning saja boleh menggunakan proctoring. So, khusus daripada open distance learning pun boleh. ODL. Kita ada 3 program daripada AHIP, daripada SKA, Forensik, Master of Forensic dan juga SOE untuk Education Technology. Boleh gunakan. Alright. Khusus dari program akademik, okey, ini saya dah terang tadi menggunakan ujian dan peperiksaan untuk peperiksaan akhir menggunakan sistem e-learning. Wah, boleh digunakan So, boleh email Encik Razwan, okay, ataupun call dia atau hubungilah dia pada talian 016-717-1674. So, nanti dalam Google Form ni ada nama, nombor staff, email, dia tanya fakulti, sekolah mana, lepas tu khusus section, undergrad ke postgrad, memerlukan program ni adakah akreditasi badan profesional, tarikh ujian dan bla bla bla. So ini kena diisilah So di sini adalah maklumat-maklumat ni. Okey, akaun ini berbayar atau free? UTM bayar. Kita subscribe selama 3 tahun ya. So masa buat exam dalam e-learning kena on juga ke? Okey, ini saya nak tunjuk ni. Begini e-learning tu ProtoU tu integrate dekat e-learning. Alright. So dalam ProtoU kita pesyarat tu kena ada account dalam ProtoU. Student pun kena ada account dalam ProtoU. Pesyarat kena ada account ProtoU sebagai instructor. Student, account dia sebagai student lah. Dan saya check ni, saya mute kan sekejap. Ada orang on ni. Student kena mohon juga tak? Student kena mohon juga. Student kena mohon tak? Ya, student kena mohon. Student, sorry. Student tak perlu. Astaghfirullah. Pesyarat yang mohon, student tak perlu, tapi student kena ada account dia dekat ProtoU. Nanti saya tunjukkan. Student kena ada account dia di ProtoU. Dia tak payah mohon, pesyarat dia yang mohon. Alright, okey. Kenapa, banyaklah pula soalan ni. Kenapa hanya 3 grup khusus tu saja? Sekarang kebanyakan khusus daripada agama memerlukan ProtoU. Okey, ini sebab ia berbayar dan prioritinya kepada program yang ada akreditasi badan profesional. Contohnya macam Board of Engineering. Okey, dekat FABU. Banyak kan badan profesional. Semua tu kena badan profesional. Sebab dia akreditasi dia memerlukan. Badan profesional ni tidak mengiktiraf penilaian test ke apa ke menggunakan e-learning ni semua dia. Dia tak ada sebab reliability dia rendah. So macam dia memerlukan reliability yang tinggi. So sebab itulah kita adakan proctoring ni. So kami di IC semua khusus online. Jadi amat memerlukan proctoring ini. Okey, boleh request. Okey, siapa ni? Dr. Razia. Boleh request melalui timbalan pengarah Teaching and Learning UTM Lead ataupun pengarah UTM Lead. Kalau dibenarkan, saya on je. Okey. Dr. Nira, Google Drive link share je. Okey, nanti saya bagi
Bagus juga. Mana saya punya Google Drive tak buka. Nanti saya bagi dekat bawah ni. Okey. Dahsyatkan dah Dr. Nira. Sekejap nanti saya bagi. Sekejap. Jawab dulu banyak minat. Nanti saya lupa. Saya dah sharekan. Noraini, saya dah sharekan. Oh, dah share? Okey, terima kasih. Okey, Dr. Nira, maknanya jika kita kena download dulu, baru akan upload in our learning. Sudah pun begitu, masuk. Okey, begini. Nah, dia ada 2 step. Nanti saya terangkan macam mana step-stepnya. Okey, first step, pensyarah punya role. Apa pensyarah punya role? Dia kena sediakan quiz dekat e-learning. Dia kena onkan plugin ProtoU di e-learning. Step kedua, pensyarah kena ada account di ProtoU. Pensyarah kena create exam di ProtoU. 2 tu. Sebab kenapa? Proctoring ni bukan dalam e-learning. Proctoring ni company lain. So, e-learning integrate saja apa punya mekanisme company tu, iaitu ProtoU lah. So, integrationnya ke dalam e-learning. Tapi bukan proctoring tu berlaku dalam e-learning. Proctoring tu berlaku dalam ProtoU site. So, di ProtoU site, kita kena ada account to instructor dan kena create exam di ProtoU. Okey, itu. Maknanya soalan tu dalam ProtoU, bukan dalam e-learning. Tak, soalan tu dalam e-learning. Sebab tu saya kata, first, pensyarah kena create quiz di e-learning. Lepas tu kena onkan plugin ProtoU di e-learning. Nanti saya tunjukkan. Soalan semua dekat e-learning. Sorry, Dr. Nira. Boleh demo nanti. Lebih baik demo nanti kita lebih jelas. Yelah. Nanti saya demo. Terangkan aja tu tanya. Orang tak nampak kan cakap kan? Okey, tak apa. Saya tengah menjawab soalan yang banyak tiba-tiba ni. Mula. Saya tak banyak. Dr. Hasna, terima kasih. Banyak pula soalannya. Okey. Apa nama? Okey. Kalau subjek yang banyak section, boleh pensyarah saja yang minta. Saja yang minta. Pensyarah saja yang memohon. Boleh ya? Ada extension perlu login ProtoU portal. Option ProtoU akan available. Okey. Nanti saya tunjukkan juga. Boleh berikan link untuk permohonan ProtoU. Okey, nanti saya akan bagi. Okey, Dr. Raini dah bagi dah ni. Okey. Doktor, maksudnya kena mohon setiap semester je? Memang kena mohon. Kena mohon ya melalui UTM-Lead. Kalau program tu yang ada akreditasi, mohon saja. Tapi kalau program yang tak ada akreditasi, tak ada akreditasi, mohon through pengarah UTM-Lead ataupun timbalan pengarah teaching and learning UTM-Lead ya. Okey, Google Form untuk permohonan dalam, okey, alright. Doktor, mohon, maksudnya kena mohon. Okey, kena ya. Okey. Okey, ni siapa ni? Dr. Syarudin, sarapan. Okey, mana sarapannya? Hantar kat rumah saya. Okey, alright. So, okey, kita start dekat e-learning. Boleh ya? Okey, saya stop chat dulu ni ya. Okey, kita masuk e-learning. So, e-learning macam biasa kita buat lah. Okey, e-learning. Okey, ni e-learning saya. Okey, dalam e-learning, pensyarah kena ada soalan lah, quiz lah di e-learning. Iaitu, quiz terlebih dahulu kenalah ada. Okey, ni, quiz saya, ujian midterm. Contohlah ni. Ini ujian midterm. Saya dah siapkan awal-awal. Macam kita buat biasa, macam minggu lepas tu saya ajar tu, advanced e-learning tu, buat quiz-quiz tu. Inilah dia. Ini, kita kena ada ni. Apa passwordnya pun saya dah lupa dah. Iya ke? Passwordnya? Okey, betul. Nasib baik password betul. Okey, alright. Okey, alright. Okey, ni soalan ni kena ada yang ini saya dah buat last week. Last week dah buat dekat advance. Oh, inilah advance tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia punya password. Okey. Alright. So, bila dah ada ni, soalan ni kena ada Kena ada dulu. So, bila dah ada, barulah kita onkan ProtoU. Okey, sekarang ni ada tak ProtoU kat sini? Saya letak. Okey, tak ada ProtoU Oh, tidak ada lagi ProtoU. So, macam mana? Kita kena turn editing on dahulu. Alright. And then, pergi ke bawah ni, add activity. Okey, ada ProtoU. Ni, burung hantu tu. Mungkinnya apa tu? Simbol burung hantu. ProtoU Auto. Okey, klik ProtoU Auto. Right. So, letak nama je. Yang lain-lain tak payah buat. Nama je. Bila dah tulis ProtoU. Okey, itu dah cukup dah. Menyatakan bahawa kita dah activatekan plugin ProtoU dalam. Okey. So, kalau kita klik ProtoU ni sebenarnya, kita klik ni,
Tak ada apa-apa lagi tau, kosong. Kenapa? Sebab kita tak ada account lagi. Saya dah ada lah sebab saya dah on ni. Ni. Saya punya ada sebab saya ni. Saya dah ada ni. Tapi kalau yang lain katakan tak ada account lagi, saya log off dulu saya punya ProctorU account . Kalau kata you all tak ada ProctorU punya account, apa akan berlaku? Tengok . Dia akan keluar macam ni. Kosong. Tak ada apa-apa. So maksud kalau macam ni, dia tunjukkan kosong ni, alamak dah ada sebab saya dah log in. Saya kena log off dulu. Boleh tak saya log off dulu? Saya dah kena log off dulu. Dia akan macam ni. Dia suruh kita create account. Okey. Dapat tak step tu? Susah ke? Senang? Mudah dekat chat. Alamak, kan terlajulah pula. Okey, semua okey. Bagus Diulangi macam mana nak buat cara tu. Okey, diulangi Bagi sesiapa yang baru masuk. Okey, saya delete dulu ni. Mudah sangat cara dia Okey, pertama, kena ada quiz. Okey, saya ada dua ni. Quiz dan juga ujian. Dua ni kena ada dahulu. Kalau tak ada, buatlah. Kalau tak tahu nak buat, belajar. Kalau tak tahu nak belajar, tengok video-video yang ada dekat OLC ni. Dah puas dah menunjukkan cara-cara nak buat ujian melalui e-learning. So, buat ini kena ada dahulu. Right? Pastikan dah ada. Bila dah ada dekat soalan-soalan tu dekat e-learning, and then barulah add plugin ProctorU. Burung hantu ni. Klik saja. Tak payah risau yang lain-lain ni. Jangan klik apa pun. Biar je. Namakan je. ProctorU. Kena ada nama lah. Sebab nanti tak ada nama. Nanti dia akan minta nama tu. Klik je ProctorU. Ataupun tak kisahlah apa-apa nama yang nak diberi. Tapi pastikan tahu itu adalah ProctorU. Save. Dah settle. Settle Pesyarah settle. Bila dah settle. Boleh klik ProctorU ni. Tak ada apa-apa kosong. Alamak saya. Dia dah auto sebab saya dah save. Saya log off. Kena create account ProctorU. Okey. Tapi sebelum nak create account ProctorU, saya nak kena highlightkan juga, kena install ni Ni. Ni. Ini adalah extension browser. Kena ada. Student kena ada, pesyarah kena ada. Pensyarah kena awal-awal beritahu student install dan tengok ada tak browser tu extension ProctorU ni. Dia pakai apa? Kerana dua je boleh. Chrome atau Mozilla je. Yang lain jangan pakai. Mozilla atau Chrome sahaja. Okey, kalau Mozilla, apa dia punya tu? Mozilla dia punya adalah Mozilla ProctorU.com/Firefox. Kalau Chrome Google.com, copy je ni. Banyak sangat kan, copy je. Copy kan dia panjang sangat kan. Chrome ni panjang lah pula. So kalau kita pergi dekat asal dia tak naik atas. Okay. Chrome. Okey, saya paste dekat dalam ni. Okey, ni. Ni. Extension ni. ProctorU ni kena di-install dahulu. Bila dah install, dia senang je. Klik je terus ada dekat bar ni. So bila ada dekat bar tu, klik dekat bar punya tu dan login. Tapi kena ada account ProctorU. Kalau tak ada account ProctorU, barulah kita buat. Pergi pada ProctorU.com. Ini adalah ProctorU. Company yang membantu kita lah. Company yang kita subscribe adalah ProctorU. Okay. So macam mana nak create account tu? Okay, user sign up. Sign up ni sini. Sign up. Dia ada dua. Instructor atau test taker. Test taker adalah student. Instructor adalah pensyarah. Dua-dua kena ada account. Okay, saya dah ada account instructor saya. Okay, saya pergi pada sini, instructor. Okay, ni nampak ni. Do you have in the exam need to be entered? Yes or no lah. Yes. Kalau ada exam betul-betul. Okay. Cari UTM. Dah ada UTM di sini. University Technology Malaysia. Ni jangan pergi universiti lain. Universiti UTM. Sebab nanti representative of ProctorU akan contact kita tanya. Is this your lecturer?
Is this confirmed lecturer from UTM that we're having exam? Nanti kan saya nak menjawabnya. Pastikan, nanti orang misi lain nak kena jawab lah pula. Pastikan dia UTM. UTM, letakkan nama lah. Nama first, nama last, semua. Macam biasa lah. Macam kita ni, macam kita buat email. Okay, username, password. Okay. Alright, time zone Kuala Lumpur, Malaysia. Alright. Phone. Semua ni lah. Detail-detail. Profile kita punya ni. Chat. Create. Boleh. Bila kita dah create. Okay. Saya dah create sebenarnya. Saya tak mau create lagi lah. Saya guide. Okay. Untuk student pula. Test taker. Student ya. Test taker. Student. Kena beritahu student ya. Student yang tak ada portfolio account. Tak boleh. Nanti proctor ni tak akan bagi dia ambil exam. Student, okay, sama juga UTM. University. Okay, ni. Okay, letakkan nama dia, bla 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 bla, semualah, semua. Macam sama macam pensyarah juga. Nama dia test taker. Okay, saya test taker pun dah ada. Saya punya account. Alright, so bila dah ada, barulah login. Okay. Login, user login ya. Barulah user boleh login. Okey, ini account student saya. Ini account student ya. Kalau dia sign in as a student on your account, saya akan nampak macam ni. Nampak? Dia ada student kat ni, ada balance ni. Sudah akan nampak balance. Kena bayar ni student ya. Nira as a student. Ni student lah, account student saya. Right? So, bila student akan nampak macam ni tau. Nampak, dia akan nampak exam ni. Exam pensyarah buat ni. Ni exam yang pensyarah. Saya ada 2 account. Account pensyarah memang saya buat ni. So, ini 3 ni yang saya buat. Exam. So, dia akan boleh schedule. Student akan schedule. Okay. Dia akan carilah. Pensyarah dia kata apa. Okay, sekarang ni tak ada sesi daripada UTM lah. No session form. Tak ada exam yang di-create daripada UTM. So, dia tak boleh nak ambil. Okay, ini student punya view je. Dia hanya boleh nampak exam, active exam. Akan ada kat sini senarai. Dan dia akan klik lah exam dia apa. Okay. Okay, dia boleh test equipment dia di sini juga. Dan dia boleh schedule, katakan tiba dia terlambat. Okay, dia nak ambil semula exam tu, boleh. Tapi pensyarah dengan kebenaran pensyarah lah. Okay, test equipment ni student kena run dahulu ya. Pensyarah-pensyarah yang dihormati sekalian, tolonglah minta student ini test dia punya equipment. Dia kena lepas test equipment ni. Tak lepas, tak boleh ambil exam itu. Okay, student kena ya. Ni, minta mereka test equipment di dalam ProctorU, step by step. Ni lah step-step ada. Okay, alright. So, untuk pensyarah punya account macam mana? Okay. Saya masuk pensyarah punya account. Ini adalah account pensyarah. Okay. Pensyarah saja boleh create exam. Student tadi tak ada exam punya creation. Ni dekat atas ni ada add new exam. Inilah saya nak cerita ni. Macam mana nak create exam ni. Pensyarah kena create exam. Lepas ni sebenarnya. Bila dah create, pensyarah boleh invite student tu. Walaupun dah invite, tapi student tu kena juga book. Sebab kadang-kadang student tu tak nak ambil exam. Jadi tak boleh lah. Student tu kena nyatakan dia dah ready untuk ambil exam juga. Walaupun pensyarah dah invite. Pensyarah boleh invite Ni, pensyarah boleh invite student. Tapi kalau student tu tak nak, tak boleh juga. So saya dah buat 3 exam. Ini yang exam yang saya dah buat. Exam yang bawah ni orang lain buat Okay. Okay, alright. Itu. Okay, boleh ya? Okay, boleh. Ada 20 instructor daripada UTM. Siapa dia? Okay, dah ramai yang ni UTM Dr. Nuraini pun dah ada. Nampak? Kita boleh nampak. Saya sebab saya pun admin. Saya bukan hanya instructor, saya juga admin. So, saya boleh nampak lah. Okay, ini orang-orang yang telah create account tu. Boleh create saja. Once you create, you letak as UTM, nama you akan ada di sini. Right? Okay, Dr. Nuraini telah create pada 11/9. Tanya Dr. Nuraini, dah boleh guna portfolio. Okay? Boleh ajar. Dr. Nuraini ada kat sini ke? Aduh.
Sorry, Dr. Noraini, saya saja gurau je. Okay, now kita pergi kepada exam creation ya. Ada soalan tak sebelum kita pergi kepada exam creation? Tak ada, sekejap, dekat chat. Okay, chat. Ya, okay, Edge tak boleh. Tak boleh. Microsoft Internet Explorer tu yang nama Edge sekarang ni, Edge pun akan tak ada lepas ni, Edge pun akan ditukar kan. Ni memang tak boleh. So dia tak stable dan memang ada dua je, Mozilla atau Chrome sahaja. So your account has been created. Ada soalan sekejap. Your account has been created, it been review. Betul. Should be active within 40 hours. Nanti representative daripada ProctorU akan contact. Dia akan tanya, is it your lecturer? Nanti dia akan cakap lah, dia akan contact kita. Verify. Okay, so kita akan verify. Tapi basically, normally benda ni akan berlaku dalaman. So you all tak pernah tahulah. Alright. Okay. Saya teruskan ya. Exam creation. Okay. How to create exam. Okay. An exam must be added to ProctorU system in order for test taker, which is student lah, to schedule an exam. Okay. If you don't have exam in ProctorU, then the exam will not occur. Although you have exam in e-learning. So kalau you tak ada dekat ProctorU, ada dekat e-learning, sudah ambil dekat e-learning, recordnya ada di e-learning saja. So terima sajalah itu recordnya because you haven't start proctoring. Okay, ulang semula. Okay, kita ada ujian dekat e-learning. Ujian dekat e-learning tu dah ada tarikh dia lah. Alright, tetapi kita lupa nak set exam di ProctorU. ProctorU tu untuk proctoring ya. So, pada hari kejadian, sudah ambil exam. Okay. You tak ada proctoring. Ada ujian saja. Adalah markah ada tu di e-learning lah. Alright. So, you tak tahulah sudah meniru ke apa ke sebab you haven't start proctoring. So, untuk ujian, sekarang ni buat di e-learning untuk ujian, buat di ProctorU untuk proctoring. Alright. Clear? Clear. Sebab semua orang senyap. Okay. To set up exam, instructor kena integrate ProctorU dia. Must have ProctorU account lah. And then log into ProctorU, create exam dekat top tu. Right top tu, exam. Alright. Dekat situ kena ada maklumat-maklumat ini. Ni dekat ni ada add new exam. Okay. So bila dia create, dia kena ada login dulu lah. Dia login, dah login dia akan ada ni add new. Okay. Lepas tu dia akan ada ni. Ini dia punya maklumat exam. Exam title, apa exam dia. Calculus 200 contoh. Educational Foundation, Dr. Hasna, letak nama dia. Department, apa department? Letaklah. Term, sesi apa. Instructor nama, ada tak lebih daripada 2 instructor? Kalau satu, nama kita je lah. Masa berapa jam. URL. Okay, exam URL ni, dia kena copy quiz URL. Okay, dekat e-learning ni, kalau pergi, okay. Bukan URL e-learning ya. URL quiz yang kita run ni. Ni, copy ini masuk ke dalam exam URL tu. Okay, sekejap saya create dulu exam. Add exam. Okay, ni. Contohlah. Ni yang saya dah buat ni, 2 ni dry run ni. So, saya letak exam authoring system MPPP 1223. Ni nama dia. Department saya adalah Universiti Indonesia. Okey. Bila department ni, okey nampak ya. Ada default, ada live class, ada review class. Okey, begini dia ada default, ada live class, ada review class. Review class tu maksudnya without live lah. Without live record. Okey, sorry, without live person record lah pula. Okey. So, yang nak guna untuk e-learning, okey, default. Alright. But if you want review class,
Review plus ni maksudnya ada orang akan datang sekejap, tengok, lepas tu settlekan everything and then orang tu keluar. Itu review plus. Tapi kalau nak orang yang melihat student tu, duduk sekali dengan student tu, tengok, itu live plus. Tapi kalau nak automated, okay, default. Okay, default seller. Tapi kalau you review plus jangan ambil default nanti tak ada benda tu kan digam So default. Okay, add user. Siapa yang nak dikontak, nama kita lah. Student tiba ada masalah kan. Instructor pun kita lah. Right? Sesi, ambil form. Memang ada dalam tu ambil form je Okay, tak apa. Masa 30 minit. Contohlah, saya tu 30 minit je. Ini exam URL. Copy daripada sini ni, copy. Masukkanlah dekat sini. Paste. Okay. Exam password. Mana exam password tu? Nak cari kat mana exam password ni? So, kalau kita klik dia punya sini, dia akan cakap apa? This password is unlocked specific. Okay. Kalau kita letak password sini 123456788, dekat e-learning pun kena sama 1233748. Okay. Kalau tak tahu kat mana, dekat sini.